Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Seperti yang anda tahu, penutup Dewan Rakyat malam kemarin ya. Ya, begitu kecoh sekali apabila Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini dikatakan membuat tuduhan yang begitu berat sehingga Speaker Dewan Rakyat pada ketika itu Datuk Johari membuat amaran menggantung 6 bulan sekiranya ya Wan Saiful ini tidak menarik balik. Tetapi akhirnya walaupun dia menarik balik, sahabat semua, kenyataan yang dikatakannya itu membuat tuduhan yang sangat berat kepada Perdana Menteri. Ya, apabila dikatakan dia didatangi oleh beberapa individu menawarkan beliau 1,7 juta sekiranya beliau memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi apa yang lebih mengejutkan selepas berakhirnya Dewan Rakyat itu, dikatakan Wan Saiful ini telah membuat satu laporan, satu kenyataan media yang menyatakan kononnya belum sampai 1 jam lepas dia didakwa ditawar RM 1,7 juta, SPRM kononnya menghubungi beliau. Itu antara kenyataan ataupun respon daripada Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini. Hakikatnya sahabat semua, adakah benar ya SPRM telah menghubungi beliau, atau semua ini hanyalah satu drama yang cuba dimainkan oleh individu ini untuk meraih simpati, ya, bermain politik, menggunakan Dewan Rakyat untuk tujuan politik semata-mata. Jadi hari ini sahabat semua, sekali lagi, baru sebentar tadi YB Raya ya meminta petuah kepada Timbalan Speaker Dewan Rakyat berkaitan dengan isu yang dimainkan ya oleh siapa nih? Oleh Wan Saiful ini. Jadi menarik ya untuk kita dengar bersama apakah yang dibawa oleh YB Raya dalam isu ini. Isu peraturan. Baik. Yang Berhormat Terima kasih. Saya menunggu sehingga Tan Sri Speaker mengambil tempat di tempat yang dipertua untuk membangkitkan perkara ini. Memandangkan Tan Sri Speaker yang dipertua juga mahir dan berpengetahuan tentang peruntukan kaedah-kaedah persidangan. Saya rujuk kepada peruntukan 36/6 mengenai membuat seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Mohd Tan Sri Gelugor keluar, tapi dia masih dalam Dewan. Saya bangkitkan perkara ini. Yang dipertua maklum bahawa 24 jam yang lalu, semasa Yang Berhormat Tan Sri Gelugor dibenarkan untuk membuat perbahasan ucapan menjunjung kasih titah tuanku, Yang Berhormat Tan Sri Gelugor telah membuat pelbagai tomahan terhadap Yang Berhormat Tambun. Di antaranya adalah bahawa kononnya ditawarkan sokongan duit 1.6 juta, 1.7 juta, SPRM telah menawarkan untuk menarik balik pertuduhan dan sebagainya. Dan selepas itu, kemarin saya lihat satu petikan akhbar FMT mengatakan bahawa pihak SPRM telah menghubungi Yang Berhormat Tan Sri Gelugor. Hari ini, Pesuruhjaya Azam Baki telah menyatakan bahawa memang tidak ada pegawai SPRM menghubungi Yang Berhormat Tan Sri Gelugor. Namun demikian, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, memandangkan Yang Dipertua juga merupakan seorang pendakwa yang berwibawa di mahkamah dulu. Peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM. Mungkin Tan Sri Gelugor ada di sini, saya boleh baca. Mana-mana orang yang dijanjikan atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan akta ini, hendaklah melaporkan pemberian janji atau tawaran itu berserta dengan nama jika diketahui orang yang memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya, kepada pegawai Suruhanjaya atau pegawai polis yang paling hampir. Yang betul, yang ini tak ada kena mengena dengan 36.6. Saya Ya, saya tengah mendengar apa yang diterangkan dan dibahas. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Sebab itu saya tunggu sehingga Kalau ada apa-apa pun minta izin mahkamah. Izin Dewan ya. Sila pula mahkamah. Terima kasih Yang Dipertua yang sabar mendengar perkara yang dibangkitkan. Kemarin ketika Yang Berhormat Tan Sri Gelugor membuat perbahasan, kami juga telah mencabar beliau untuk membuat laporan SPRM.
Dan selepas keluar dari Dewan, beberapa jam telah berlalu di mana Tan Sri Gulugul telah mengatakan bahawa ada pegawai SPRM menghubungi beliau. Hari ini Pesuruhjaya SPRM mengatakan tidak ada mana-mana pegawai SPRM menghubungi beliau. Jadi persoalan saya, kalau beliau tidak membuat laporan SPRM, sepatutnya tindakan diambil terhadap beliau mengenai tomahan-tomahan yang dibuat oleh beliau terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. So saya minta petua daripada Yang di-Petua, sama ada Yang Berhormat Tan Sri Gulugul ada atau tidak menghubungi SPRM ataupun membuat laporan SPRM. Kalau tidak, beliau tidak boleh menggunakan Dewan ini, kekebalan Dewan ini untuk membuat tuduhan terhadap Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih Yang di-Petua. Yang Berhormat Gulugul dan Yang Berhormat yang berada di dalam Dewan. Pertamanya saya kena jelaskan platform. Ada dua platform. Di dalam ini kita kebal di bawah artikel 63 perlembagaan. Jadi dengan izin kadang saya mungkin akan bercakap dalam bahasa Inggeris yang lebih saya rasa saya dapat menyampaikan apa yang maksudnya. Kekebalan dalam Dewan ini, dia ada hakim dia. Okay. We look at this perspective first. We got to look into the perspective of the House first. Dalam Dewan. Apa-apa yang berlaku di dalam Dewan, sama ada seseorang yang berhormat itu telah melanggar peraturan 36(6), the deciding person, the judge, is the speaker or the person yang duduk memutuskan di sini. Okay. Jika di luar kita tahu, kita subjected to the Mahkamah Sivil. Jadi apa-apa diputuskan di dalam Dewan ini, jika tidak berpuas hati atas keputusan, dia lebih kurang macam appeal jugalah. Peraturan 43 itu jelas. You can appeal dalam 2 hari, tempoh diberi. Jika tidak, keputusan itu stand. Okay. Berbalik kepada apa yang Berhormat Julutong telah nyatakan. Ia berlaku pada, saya tidak ada the clear picture of it. Ia berlaku atas dasar sesuatu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat atas apa yang telah dinyatakan di dalam Dewan ini oleh Yang Berhormat Tambun, dan ada Yang Berhormat menyatakan bahawa dia subjected to peraturan 36(6). Jadi the burden is somehow or rather kena bukti oleh orang yang natural justice, orang yang membuat tomahan tersebut. Okay. Kalau sedemikian, masih lagi terbuka Dewan ini. Perkara yang berlaku semalam, kalau Yang Berhormat fikir ia masih lagi melanggar perkara 36(6) ini, Yang Berhormat masih terbuka lagi untuk membuat usul. Baru 18, 17 terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Gulugul. Ini sebagai panduan yang saya buat keputusan, tapi I'm subjected to the appeal kepada speaker. Ini what is my petua. Terbaik sahabat semua, itu dia satu pencerahan daripada timbalan speaker yang begitu jelas sekali. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kalau benar siapa ni telah membuat satu pembohongan, membuat tuduhan, kononnya sekali lagi membuat satu drama, kononnya beliau dihubungi oleh siapa ini? Dihubungi oleh pihak SPRM kononnya untuk mau dipanggil untuk disiasat dan sebagainya. Jadi seperti mana petua yang diberikan oleh timbalan speaker, sekiranya YB Raya Jelutong mahu untuk membuat usul, kita harap dia boleh membuat usul supaya perkara seperti ini tidak lagi berlaku. Kerana memang satu tuduhan yang berat sahabat-sahabat semua, dan satu penipuan, kononnya dihubungi oleh pihak SPRM, menghubungi beliau sejam selepas beliau membuat kenyataan itu dalam Dewan Rakyat. Tapi akhirnya
hari ini Ketua ISPRM itu sendiri, Azam Baki, ya, membuat penafian menghubungi Wan Saiful. Jadi siapa sebenarnya yang menipu? Siapa sebenarnya yang membuat drama di sini, sahabat-sahabat semua? Jadi kalau saya ingin membacakan kenyataan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM menafikan dakwaan ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wan Jana Wibawa bahwa dia telah dihubungi pegawainya sebaik saja membangkitkan dakwaan ditawarkan habuan untuk menukar sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki menjelaskan menjadi tugas Suruhanjaya itu menyiasat dakwaan rasuah yang dibangkitkan Wan Saiful ketika sidang Dewan Rakyat. Tidak ada pegawai saya yang telah menghubungi beliau, katanya. Mungkin sesiapapun boleh hubungi beliau, mengatakan daripada ISPRM. Tetapi, katanya lagi, apa yang penting di sini, Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini sepatutnya hadir ke ISPRM bagi buat laporan, karena apabila seseorang ditawarkan suapan atau rasuah, perlu datang ke mana-mana balai polis terdekat ataupun pejabat ISPRM untuk membuat laporan. Katanya kepada pemberita, ya, pada satu sidang kemuncak anti rasuah di Kuala Lumpur hari ini. Jadi ini sebenarnya yang berlaku, sahabat semua. Memang jelas, ya, memang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Wan Saiful ini sebenarnya adalah satu naratif jahat, politik sempit, menggunakan kekebalan di dalam Dewan Rakyat, di dalam Parlimen, untuk membuat tuduhan melampau. Walaupun beliau sudah menarik balik, ya, walaupun dia menarik balik tuduhan itu, tetapi ya kesannya itu kepada walaun-walaun yang kita tahu akan membuat konten, ya, akan memviralkan perkara ini dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya bahwa apa yang dinyatakan oleh Wan Saiful ini, kita semua tidak tahu kebenarannya. Adakah semua ini hanya sebuah drama yang dibuat hanya kerana ingin meminta simpati, karena katanya semalam istrinya menghadapi kanser, dia pun jadi susah dan sebagainya. Jadi jelas, sahabat semua, ya, mereka ini kita nampak, bagi pandangan saya lah, menggunakan Dewan Parlimen ini untuk kepentingan pribadi. Bukannya untuk rakyat sudah. Ya, untuk kepentingan pribadi semata-mata, untuk minta belas kasihan, untuk meminta simpati, ya, dan kononnya, ya, mereka ditawarkan 1,7 juta, semua itu tidak terbukti. Jadi kalau benar apa seperti yang dinyatakan oleh Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini, kita mengharapkan dan kita menggesa beliau, ya, membuat satu laporan polis. Jangan membuat drama. Kononnya telah dihubungi oleh pihak ISPRM, apabila hari ini pihak ISPRM sendiri, Pesuruhjaya Azam Baki, membuat penafian. Tidak ada satu pegawai beliau pun yang menelpon beliau. Adakah ini satu drama yang coba dilakukan oleh geng-geng Tebuk Atap ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama, sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk sekiranya Anda mau berikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kakap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.